Hospital Kuala Lumpur lazimnya tidak pernah tidur, sentiasa bergema dengan bunyi kehidupan dan kematian yang silih berganti tanpa henti. Namun, malam itu membawa satu kesunyian yang ganjil. Silualah, seluruh bangunan itu sedang menahan napas, menunggu sesuatu berlaku. Suraya, seorang juru rawat senior yang sudah lali dengan permainan shift malam, berjalan pantas menuju ke live service dengan troli kosong. Tugasnya mudah, mengambil bekalan dari store di blok lama. Namun, sebaik sahaja pintu live terbuka, dia menyadari ada kesilapan besar telah berlaku. Lift itu tidak berhenti di tingkat store logistik seperti yang ditekan. Sebaliknya, ia berhenti di tingkat yang telah lama diisytiharkan sebagai kawasan larangan dan dikunci. Tiada cahaya lampu Kalimantan yang menyambutnya, hanya kegelapan pekat yang sejuk dan menakutkan. Naluri Suraya yang selalunya tenang menghadapi kecemasan pesakit, serta-merta menghantar isyarat amaran ke seluruh tubuhnya. Udara di tingkat itu terasa berat dan menekan, sejenis tekanan atmosfera yang memberitahu bahwa dia sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Pintu lift itu kekal terbuka, kaku dan tidak mahu bergerak, walaupun butang penutup ditekan berkali-kali dengan jari yang mula menggeletar. Suraya tiada pilihan lain selain mencari tangga kecemasan di hujung koridor untuk turun semula ke zone selamat. Langkah pertamanya keluar dari lift itu disambut dengan bau yang meloyakan, campuran bau obat antiseptik yang telah luput, habuk tebal, dan bau hanyir darah lama yang seakan-akan telah sebati dengan dinding bangunan itu. Keadaan fisikal ward terbiar itu sangat menyedihkan dan menyeramkan. Cat di dinding mengelupas teruk seperti kulit pesakit yang sakit tenat, mendedahkan lapisan simen yang lembab dan berlumut. Bunyi titisan air dari paip bocor bergema di kejauhan. Tik, tik, tik. Setiap titisan memecah kesunyian dengan irama yang menyakitkan telinga. Suraya terpaksa melintasi kaunter juru rawat lama yang kini hanya menjadi rangka kayu berhabuk. Di atas lantai, file-file pesakit lama bertaburan kertis-kertis yang sudah kuning dan reput dimakan anai-anai, menjadi saksi bisu kepada penderitaan yang pernah berlaku di sini. Dia kuba tidak memandang ke arah bilik-bilik ward yang pintu pintanya terbuka luas. Bimbang jika matanya ternampak sesuatu yang tidak sepatutnya di dalam kegelapan itu. Tiba-tiba, telinganya menangkap satu bunyi lain di sebalik bunyi titisan air tadi. Dari arah belakang, kedengaran bunyi seretan yang perlahan. Serit, ia bunyi seperti tapak kaki yang berat dan basah diseret di atas lantai linoleum. Seolah-olah ada pesakit yang lumpuh separuh badan sedang berjalan dalam kesakitan mengekorinya. Yang lebih menakutkan, bunyi itu berhenti tepat apabila Suraya memberhentikan langkahnya untuk mendengar, dan bersambung semula sebaik sahaja dia mula melangkah. Ia seolah-olah sedang bermain dengannya. Satu permainan psikologi yang kejam untuk mematahkan semangatnya. Suraya mempercepatkan langkah. Jantungnya berdegup kencang. Cuba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bunyi gema paip air. Namun, logik akalnya hancur berkecai apabila deria baunya menangkap perubahan mendadak di udara. Bau hanyir dan hapak tadi hilang, serta-merta digantikan dengan aroma bunga kemboja yang sangat kuat dan tajam. Bau itu manis, menusuk hidung sehingga membuatkan kepala Suraya pening, dan datang secara tiba-tiba di ruang tertutup itu. Dalam kepercayaan orang lama, kehadiran bau wangi sebegini di tempat yang kotor dan terbiar adalah tanda jelas kehadiran entiti yang bukan manusia, malah mungkin sesuatu yang lebih agresif. Bulu roma di tengkuk Suraya meremang kasar. Satu respons biologi yang tidak dapat dikawal. Dia tahu dia tidak berseorangan ketika dia berjalan di bawah limpahan cahaya bulan yang samar-samar dari tingkap yang pecah. Dia memberanikan diri mengerling ke lantai.
Bayang-bayangnya sendiri kelihatan memanjang di atas lantai berdebu. Tetapi nafasnya terhenti di kerongkong apabila dia menyadari sesuatu yang tidak kena. Di sebelah bayangnya terdapat satu lagi bayang hitam yang lebih besar, membongkok dan tidak berbentuk manusia normal. Bayang itu tidak bergerak selari dengan langkah Suraya. Ia seolah-olah terapung dan kadangkala tersentik-sentak dengan pergerakan yang patah-patah, mengejek pergerakannya sendiri. Ia semakin dekat, seolah-olah ingin bersatu dengan bayang Suraya. Ketakutan mula mencengkam seluruh warasnya. Suraya meluru ke arah pintu rintangan api yang menempatkan tangga kecemasan di hujung koridor. Dia mencengkam pemegang besi yang sejuk itu dan menolak dengan seluruh tenaga badannya. Pintu itu sepatutnya mudah dibuka, namun ia terasa seperti dipaku mati. Bunyi besi bergeser dengan besi memekakan telinga apabila dia kuba menggoncang pintu itu. Suraya menolak lagi, kali ini menggunakan bahunya, tetapi dia dapat merasakan ada daya yang kuat menahan pintu itu dari sebelah sana. Tekanan itu bukan statik, ia berasa seolah-olah benda yang menahan itu sedang bernafas dan menolak kembali untuk memastikan dia kekal terperangkap. Suraya mula panik. Peluh dingin membasahi dahinya, dan ketika dia sedang bergelut dengan pintu itu, keadaan berubah menjadi mimpi ngeri yang sebenar. Lampu koridor yang tadinya mati tiba-tiba berkelip-kelip dengan bunyi dengungan elektrik yang kuat, memancarkan cahaya samar yang mendedahkan kekosongan koridor itu. Sebelum meletup kecil dan padam sepenuhnya dalam kegelapan yang pekat itu, Suraya menyadari bahwa dia telah melakukan kesilapan besar dengan Cuba melawan pintu tersebut. Kegelapan itu bukan sekadar ketiadaan cahaya. Ia terasa padat, seolah-olah ruang udara di sekelilingnya telah digantikan dengan air yang membebankan paru-parunya. Tanpa sebarang amaran, satu cengkaman yang sangat kuat dan sejuk seperti ais mencengkam pergelangan kaki kanannya. Ia bukan perasaan angin atau imajinasi, tetapi sentuhan fisikal yang kasar dan nyata. Suraya tersentak hebat. Kakinya ditarik dengan kasar sehingga dia hilang keseimbangan dan jatuh terhempas ke lantai simen yang keras. Rasa sakit menyengat lutut dan sikunya. Namun rasa takut yang meluap-luap mengatasi segala kesakitan fisikal itu. Dia kuba bangun, meronta untuk melepaskan diri, tetapi tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Ia adalah fenomena yang sering dikaitkan dengan gangguan tidur atau kena tindih. Namun kali ini, Suraya sadar sepenuhnya. Dia merasakan beban berat yang tidak masuk akal menekan dadanya, seolah-olah ada batu besar yang diletakkan di atas rusuknya, menyekat setiap hembusan napas. Dalam kesakitan itu, dia dapat merasakan satu lagi sensasi yang lebih mengerikan. Rasa pedih dan panas di lengan dan lehernya. Kuku-kuku tajam yang tidak kelihatan sedang menoreh kulitnya perlahan-lahan, meninggalkan rasa perih yang menjalar ke seluruh saraf. Suraya mahu menjerit, tetapi suaranya tersekat di kerongkong, hanya keluar sebagai desahan nafas yang lemah. Di saat dia terbaring tidak berdaya, matanya yang sudah terbiasa dengan kegelapan mula menangkap satu kelibat di sudut koridor, berhampiran kaunter juru rawat yang usang. Di sana berdiri satu susuk tubuh wanita. Ia memakai uniform juru rawat, tetapi bukan uniform modern berwarna putih bersih. Pakaian itu lusuh, berpotongan lama gaya tahun 60-an dan dipenuhi tompokan gelap yang kelihatan seperti darah kering yang telah menjadi hitam. Wanita itu tidak mempunyai wajah yang jelas, hanya kekaburan pucat dengan rambut kusut masai yang menutupi separuh mukanya. Namun, Suraya dapat merasakan renungan tajam dari balik rambut itu. Satu pandangan penuh dendam yang menembus terus ke jiwanya. Entiti itu tidak berjalan. Sebaliknya ia meluncur perlahan mendekati Suraya dengan gaya yang tidak wajar. Kakinya seolah-olah patah
dan diseret punca bunyi seretan yang didengarinya tadi. Permainan psikologi bermula apabila suasana sunyi itu dipecahkan oleh suara yang sangat dikenali Suraya. Dari arah belakang entiti itu, kedengaran suara ketua juru rawat shift malam memanggil namanya dengan nada cemas dan mendesak. Suara itu begitu tepat, meniru intonasi dan lenggok bahasa rakannya itu dengan sempurna, memberikan secercah harapan palsu kepada Suraya. Naluri kemanusiaannya menjerit untuk menyahut, untuk merangkak ke arah suara itu demi mendapatkan pertolongan. Namun, akal warasnya yang masih tersisa menyadari sesuatu yang ganjil. Suara itu tidak datang dari mulut entiti itu, dan tiada sesiapa lain di koridor itu. Ia adalah perangkap. Entiti itu sedang menggunakan memori dan harapan Suraya untuk memancingnya supaya menyerah kalah. Apabila Suraya enggan bergerak ke arah suara itu, cengkaman di kakinya menjadi semakin ganas. Kali ini, dia tidak lagi dibiarkan setempat. Tubuhnya direntap kasar dan diseret sepanjang lantai koridor yang kotor dan berdebu. Kulitnya bergeser dengan jubin pecah. Namun dia tidak mampu melawan kekuatan luar biasa itu. Dia sedang dibawa menuju ke sebuah bilik di ujung koridor bilik prosedur lama. Pintu bilik itu, yang sepatutnya tertutup rapat, perlahan-lahan terbuka dengan sendiri, mengeluarkan bunyi engsel berkarat yang nyaring. Ruang di dalam bilik itu gelap gelita, seolah-olah sebuah mulut gergasi yang bersedia untuk menelan mangsanya. Suraya tahu, jika dia ditarik masuk ke dalam bilik itu, dia mungkin tidak akan keluar lagi. Di saat-saat akhir, ketika separuh badannya sudah melepasi ambang pintu bilik prosedur itu, satu bunyi lain memecah keheningan malam. Dari masjid berdekatan hospital, laungan azan subuh mula berkumandang, memecahkan kesunyian pagi dengan kalimah suci yang bergema sayup-sayup. Kesannya serta-merta cengkaman di kaki Suraya menjadi lemah, seolah-olah tenaga entiti itu terbakar oleh suara azan tersebut. Beban di dadanya terangkat, dan kelibat juru rawat lama itu mula kabur dan lenyap seperti asap ditiup angin. Mengambil kesempatan itu, Suraya mengumpul soki-baki tenaganya, bangun, dan berlari sekuat hati merempuh pintu tangga kecemasan yang kini terbuka dengan mudah. Meninggalkan neraka dunia itu di belakangnya, Suraya ditemui pengsan di lobi utama oleh pengawal keselamatan dengan kesan lebam berbentuk jari hitam di pergelangan kakinya yang mengambil masa berminggu-minggu untuk hilang. Apabila siasatan dibuat, pihak pengurusan mengesahkan bahwa pintu masuk ke wad lama itu sebenarnya telah dikunci dengan mangga besi dari luar sejak 10 tahun lalu, dan tiada siapa yang memiliki kuncinya. Kejadian itu menjadi peringatan kekal. Jika Anda mendengar nama Anda dipanggil di bangunan lama, jangan sesekali menyahut atau menoleh. Langgan saluran ini sekarang untuk lebih banyak kisah benar yang disembunyikan dari pengetahuan umum.